Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, apa khabar semua sahabat-sahabat MAIS dan juga sahabat-sahabat daripada FB Imam Muda Hassan. Jadi kita berjalan dua serentak di FB MAIS ya, dan juga FB Imam Muda Hassan. Jadi saya mohon ya ihsan ataupun jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, like dan sharekan supaya lebih ramai lagi dapat manfaat ya, dapat kita sebarkan kebaikan insya-Allah. Baik, kita bersiaran langsung di FB Live MAIS dan juga FB Imam Muda Hassan dalam siri rancang Harta Celik Pusaka. Dan untuk makluman kita, minggu ini kita dah masuk pada siri yang ke-8 tuan-tuan sekalian ya. Siri yang ke-8 rancang Harta Celik Pusaka. Jadi kalau nak tengok pada siri ke-7, 6 dan yang sebelum-sebelum ni, boleh rujuk balik pada FB MAIS ya, boleh tengok banyak topik-topik yang telah dibincangkan, hibah dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan perempuan, bila kita sebut tentang harta pusaka ni kan, dia ada kaitan dengan kematian. Tengok ya, bila kita sebut harta pusaka je mesti ingat mati kan, sebab dia akan berlaku bila seseorang tu meninggal dunia. Jadi benda ni dia tak boleh nak lari ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, sadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pun dah maklum dah kan. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, sadaqallahul azim. Semua orang akan mati walaupun ya dia menyorok dalam tebing ataupun pintu besi, pintu kebal dan sebagainya, dia tetap juga mati. Nak nyorok ke mana pun dia akan mati. Bila kita sebut tentang kematian tuan-tuan sekalian, ia datang secara tiba-tiba, tak diduga. Baik yang sihat, baik yang sakit. Sakit bukan kata syarat untuk mati, tidak ya. Sakit itu orang kata apa, peringatan je. Kita yang tengah sihat pun wallahu alam, sebab ia rahsia, perkara ni kita tak tahu. Jadi banyak orang dia ambil benda ni, dia ambil biasa-biasa je. Kerana situasi inilah yang membuatkan sebahagian daripada kita, sebahagian daripada masyarakat terlepas beberapa perkara penting ya, untuk diuruskan bila mana hendak menguruskan harta pusaka si mati. Bila kematian berlaku secara tiba-tiba, terutama bagi orang yang tengah sihat ni. Orang yang sakit tu mungkin dia dah prepare dah, tapi yang tengah sihat ni barangkali begitu. Bila meninggal dunia seorang tu, Allah dah pening dah tak tahu macam mana tentang harta pusaka ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya mohon kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ya, kita akan sebutkan tajuk dia apa, dan segala persoalan akan dijawab oleh panel kita sebentar nanti. Siapa panel dia, bagi saya tuan-tuan dan puan-puan tak asing lagi lah, yang selalu mengikuti FB MAIS ni. Saya minta pada tuan-tuan supaya saksikan ya, stay hinggalah ke akhir rancangan. Sebab apa? Sebab ada benda yang best kita nak bagi. Siapa yang tak tunggu sampai akhir, dia mungkin tak dapat benda ni. Apa dia? Kita akan bagi tahu. Dan sebelum kita teruskan, saya Imam Muda Hassan ya, selaku moderator pada pagi ini. Dan boleh tak tuan-tuan perempuan bagi tahu komen kat bawah tu daripada mana? Mungkin ada daripada Sabah, daripada Sarawak barangkali, kadang-kadang daripada Brunei pun ada ya. Mungkin dari Indonesia pun barangkali ada, daripada Thailand, ataupun mungkin dari Sebab Bernam barangkali di Perak, merata-rata tempat ni kan. Jadi boleh tak komen kat situ, kita nak santai-santai pagi ni, walaupun santai-santai kita ada ilmu yang kita nak kongsikan ya. Boleh sharekan, boleh bagi tahu ya daripada mana, supaya ya, kita nak perkenalan dalam tempoh masa yang sejam ataupun sejam lebih sikit ni, kita nak berukhuwah di Facebook ni insya-Allah. Baik. Okey. Seperti biasa kita ada hadiah. Ni setiap minggu pun macam ni ya. Seperti biasa kita ada hadiah untuk penonton ya, penonton yang bertuah pada hari ini. That's why saya pesan tunggu sampai akhir. Kita ada hadiah nak bagi. Caranya mudah aja. Cara dia mudah. Anda hanya perlu ikuti live ini sampailah selesai.
hingga selesai dan perhatikan isi-isi penting yang dikongsikan oleh panel kita hari ini sebentar saja nanti. Dan nanti panel kita, ustaz kita akan berikan satu soalan mudah je. Mudah tapi kena tunggu sampai akhir dan kena perhatikan setiap poin penting yang dia akan sampaikan nanti. Siapa yang paling cepat jawab dan betul jawapannya akan menerima hadiah kita yang bernilai RM80 RM80 ya. Ni bukan hadiah murah, ni hadiah mahal juga ni, iaitu bijak pusaka game. Tengok dekat skrin ada bijak pusaka game yang bernilai RM80 ya. Ni hadiah special, boleh main dengan family, boleh main dengan anak isteri ya. Ni nampak dekat skrin, bijak pusaka game. Ni susah nak dapat ni tuan-tuan. Jadi kalau dapat ni memang seronok main dengan anak, tambah waktu PKP ni kan, duduk di rumah boleh main dengan anak insya-Allah. So siapa nak hadiah ni ya, tunggu sampai akhir, jawab soalan ya insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sama-sama kita ikuti kupasan ya berkenaan dengan tajuk yang akan dibincangkan ya pada hari ini. Bantu share ya, bantukan lebih ramai lagi dapat manfaat, bagi tahu kat kawan-kawan kita yang mungkin adik-beradik kita, terutama family kita, adik-beradik kita lah ya. Sebab kadang-kadang benda ni penting tapi ada orang masyarakat dia pandang benda ni biasa-biasa. Macam saya sebutkan tadi, perkara ni kita tak jangka, kematian tidak dijangka. So janganlah kita waktu orang kata apa, bila dah akhir-akhir baru nak kelang kabut, nak tanya itu dan ini. At least kita dah ada sedikit bayangan, sedikit input info tentang harta pusaka ni, at least kan. Jangan langsung zero. Ni harta pusaka apa, dia harta pusaka pun tak tahu. Itu jadi masalah ke tu ya. Baik tuan-tuan sekalian, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak perkenalkan penceramah kita yang tidak asing lagi di media perdana dan media sosial, selalu juga keluar di televisyen. Saya pun ada menonton ya di rancangan Assalamualaikum TV Hijrah, dan selalu bersiaran juga di radio IKIM FM setiap hari Selasa ya 9.30 pagi. Siapa yang selalu dengar radio IKIM tu 9.30 pagi mungkin selalu dengar suara penceramah kita pada hari ini. Beliau banyak mengupas berkaitan harta pusaka ini, dan boleh dikatakan ustaz kita seorang yang pakar dalam bidang harta pusaka ni. Saya sendiri, saya mengakui saya tak pakar ya. Bukan semua orang pakar bidang ni ya, sebab dia melibatkan angka, formula dan sebagainya, hukum hakam yang tak boleh suka-suka hati ya. So kita akan perkenalkan ustaz penceramah kita, Ustaz Indra Syahril. Di sebelah kanan saya Ustaz Indra Syahril bin Muhammad Syahid. Beliau merupakan pengarah Baitul Mal Maiz. Bukan calon-calon orang ni ya. Pengarah Baitul Mal Maiz yang akan mengupas tajuk urus tadbir harta pusaka, tanggungjawab waris sebelum membahagikan harta pusaka si mati. Al-Fadhil Ustaz daripada Sabak Bernam ya. Asal tadi sempat bertaaruf tadi Sabak Bernam dan daripada Negeri Sembilan pula. Negeri Sembilan ya. Sekarang tinggal di Shah Alam katanya. Sihat ni Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Saya tadi saya sembang Ustaz ya, sibuk Ustaz waktu PKP ni ya. Tadi pukul 4 pagi dah bangun tuan-tuan sekalian ya. 4 pagi dah bangun, siapkan paperwork, pergi office, sign, minta sign dan sebagainya, jumpa ya. Lepas tu datang pula ke sini bersama kita untuk live, masya-Allah ya. Jadi begitu besar pengorbanan ustaz kita untuk nak menyelesaikan isu ni lah. Ini tanggungjawab harta pusaka ni, nak menjawab persoalan masyarakat dan sebagainya ya. Macam saya sebutkan tadi, tajuk kita tanggungjawab waris sebelum membahagikan harta pusaka si mati. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kalau ada sebarang persoalan boleh ajukan di ruangan komen ya. Kami akan cuba raikan jika ada kesempatan, dan mungkin kita lihat soalan tu penting untuk dijawab, insya-Allah ustaz kita akan menjawab ya. Boleh tanya soalan di ruangan komen insya-Allah. Baik, saya nak teruskan pada soalan lah ya. Dah banyak saya silotih ni. Saya nak teruskan kepada Al-Fadhil Ustaz sebagai mukadimahnya Ustaz Indra ya. Ustaz Indra, atau boleh tak ustaz kongsikan sedikit kepada penonton kita yang bersama dengan kita pada pagi ini, apakah perkara utama yang perlu diperhatikan sebelum kita nak dibuatnya pembahagian pusaka ni? Silakan. Terima kasih Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Terima kasih sekali lagi kepada Imam Muda Hassan kerana dapat berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam slot Ancang Harta Celik Pusaka, satu program yang dianjurkan oleh MAIZ khusus kepada
para penonton dan juga seluruh umat Islam, khususnya dalam negeri Selangor dan juga seluruh Malaysia amnya, ya. Sebenarnya ada perkara-perkara yang kita perlu perhatikan, ya, sebelum pembahagian harta-harta pusaka dibuat kepada waris-waris, ya. Yang kita kira kenapa kita meng-highlightkan perkara ini, kerana ramai masyarakat kita masih lagi keliru, ya. Keliru dan juga mungkin tiada pengetahuan lah, ya, secara mudahnya tiada pengetahuan bagaimana untuk membahagikan harta-harta pusaka si mati. Itu yang akhir sekali lah. Tetapi apakah perkara utama yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, ya, sebelum membuat pembahagian harta pusaka si mati? Yang pertama ialah secara mudahnya ialah perlunya ada si mati lah, ya. Ya. Kalau tiada si mati, tiadalah harta pusaka dan tiadalah pembahagian dibuat, ya. Ini kita nak highlightkan semula kepada rukun pusaka itu sendiri, ya, yang mana perkara pertama ialah perlunya ada si mati. Dan si mati ini siapa, dan si mati ini meninggal dunia bagaimana, ya? Adakah si mati ini meninggal dunia secara hakiki ataupun secara hukumi? Ini juga perkara yang perlu diperhatikan. Si mati meninggal dunia bila? Ya, si mati meninggal dunia bila? Jadi ada kuburnya ke tak? Ya, ada batu nisannya ke tak? Ataupun telah pun dihukumkan mati ataupun tidak, ataupun hilang dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan sebelumlah kita nak pergi kepada peringkat-peringkat yang seterusnya, ya. Jadi perkara di sini ialah si mati. Si mati itu siapa? Meninggal dunia bagaimana? Meninggal dunia dalam keadaan ada kuburnya ataupun tidak dan sebagainya, tadi yang saya nyatakan lah, ya. Yang kedua ialah adakah si mati itu meninggalkan waris? Adakah si mati itu meninggalkan waris? Semasa si mati meninggal dunia, siapa waris-waris yang hidup? Siapa waris-waris yang tinggal, yang ada, yang wujud? Selalu yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat ialah mereka tidak dapat menentukan. Mereka tak, apabila menanyakan sesuatu soalan, mereka confuse, ya. Bila kita tanya siapa waris-waris si mati, mereka akan melibatkan yang dah mati sekali. Padahal sepatutnya ialah waris-waris si mati ialah mereka yang hidup semasa si mati meninggal, ya. Jadi semasa si mati meninggal, siapa waris-waris yang hidup? Cuma masalahnya di sini ialah kita tahu di luar sana dan masyarakat amnya memang ramai yang tak tahu siapa waris sebenarnya. Jadi mereka hanya menyatakan ataupun memberitahu ialah sesuatu ataupun tertentu saja. Contohnya anak. Anak lah kan, mana ada orang lain contohnya. Dia akan kata macam tu kan. Jadi padahal sebenarnya waris-waris itu konteksnya luas. Jadi waris-waris yang dinyatakan dalam hukum syarak ialah waris-waris yang mewarisi harta pusaka si mati. Maknanya waris-waris yang ada hubungan dengan si mati. Dan untuk menjadikan seseorang itu waris kepada si mati, ya, ia adalah tertakluk kepada syarat-syarat. Iaitu yang pertama ialah dia adalah mereka yang ada hubungan keturunan nasab dengan si mati, ya. Yang kedua ialah dia ada hubungan dari segi perkahwinan dengan si mati. Dan yang ketiga ialah dia ada hubungan agama dengan si mati, iaitu Islam lah. Jadi tiga perkara ni, tiga syarat ini yang membolehkan seseorang waris itu ataupun sesuatu waris itu mewarisi harta pusaka adalah kerana dia mewarisi kerana tiga sebab, ya, iaitu keturunan, yang kedua perkahwinan, yang ketiga adalah Islam, agama. Jadi ini yang menjadikan seseorang itu waris. Maknanya apabila si mati meninggal dunia, perkara yang perlu diperhatikan juga ialah siapa waris si mati semasa si mati meninggal dunia, siapa yang hidup pada masa itu, ya. Yang ketiga ialah harta pusaka lah, harta pusaka. Jadi sebelum pembahagian ataupun perkara yang perlu diperhatikan, adakah si mati meninggalkan harta pusaka? Kadang-kadang dia meninggalkan waris yang ramai tetapi hartanya tak ada. Jadi apabila hartanya tak ada, tak adalah pembahagian pusakanya. Apabila si mati meninggal dunia, waris je, ada anak, ada isteri, ya, ada cucu dan sebagainya, tetapi harta tak ada. Jadi bila harta tak ada, tak adalah pembahagian pusaka perlu dilakukan. Jadi dalam soal ini, dalam perkara ini, perkara yang paling penting adalah wujudnya harta pusaka si mati. Isunya ialah apakah harta pusaka si mati dan apakah yang dikatakan sebagai harta pusaka. Yang ni yang ramai kadang-kadang orang confuse. Ini harta pusaka ke bukan ke, sebagainya lah. Jadi malam tadi saya terima satu soalan.
Satu soalan berkaitan dengan wang pencen. Wang pencen. Dia kata wang pencen itu masuk lagi ke akaun si mati kemudian selepas si mati meninggal. Padahal si mati dah meninggal. Jadi wang pusaka, wang pencen pada dasarnya dia adalah bukan pusaka. Tetapi kalau dinikmati oleh si mati semasa si mati hidup dan masuk ke akaun simpanan si mati, ia adalah pusaka. Tetapi kalau diterima kemudian selepas si mati meninggal dunia, walaupun masuk ke dalam akaun si mati, bermaksud itu bukan harta pusaka. Kerana apa? Kerana wang pencen adalah sumbangan daripada kerajaan. Dia bukan satu perkara yang harta si mati, bukan daripada usaha si mati. Maksud dia adalah sumbangan daripada kerajaan, maka dia menjadi pencen terbitan yang akan diterima kepada mereka yang dinamakan, biasanya isteri lah. Kalau suami yang bekerja kerajaan dan menikmati pencen, maka yang mendapat pencen terbitan biasanya adalah isteri. Jadi isterilah yang akan menerima wang pencen tersebut dan tidak perlu membahagikan secara faraid kerana wang pencen bukan harta pusaka. Banyak benda-benda lain lagi lah yang kita kena tahu kan. Yang mana sesuatu harta ni pusaka ke tak? Ramai orang confuse. Ini harta pusaka ke? Ini bukan ke? Harta yang telah dihibahkan bukan harta pusaka. Sebab dia telah dihibahkan pada masa hidup. Jadi apabila berlaku kematian dan harta itu masih lagi atas nama si mati contohnya, tetapi telah pun dihibahkan, maka itu tidak termasuk sebagai harta pusaka. Dan ada beberapa benda lagi lah. Jadi sebab itu perkara yang perlu diperhatikan ni ada 3 perkara lah yang saya nyatakan tadi, iaitu si mati, waris dan juga harta. Sebelum pembahagian harta pusaka dibuat lah. Itu untuk mukadimah lah. Itu pun dah banyak lah. Sebab betul Ustaz, kadang dia confuse kan. Betul. Ini harta ke bukan harta ke? Kadang-kadang hibah ni adakah sama dengan harta pusaka? Tak sama kan? Tak sama. Macam duit atau pencen tadi kan. Itu kadang-kadang perkara itu nampak memanglah, mungkin orang kata dia akan berhujah berdebat sesama dia beradik ni kan. Betul. Tapi kerana tak ada ilmu tadi tu, boleh putus saudara, boleh. Jangan main-main. Saya kadang-kadang kita tengok banyak kes di media dan sebagainya, disebabkan harta pusaka ni menyebabkan putus hubungan adik-beradik pun ada, bergaduh itu dan sebagainya padahal sebelum contohnya ayah tu ayah sebelum ayah meninggal dunia baik adik-beradik tapi bila si ayah meninggal dunia bergaduh, bukan adik-beradik sampai ke cucu cicit bergaduh disebabkan mungkin RM1, RM2 harta pusaka. Allah. So benda ni bukan benda kecil tuan-tuan so saya nak tengok kat sini ramai juga yang bersama kita. Kak Maziah, Fazli, Yahya, Amira, Natasha, Nurmala, Daud yang sama. So boleh bantu kami untuk share, dan mungkin ada persoalan boleh ditanya di ruangan komen. Setakat ni saya tengok tak ada soalan lagi lah Baik, tadi Ustaz dah sebut tadi perkara penting sebagai mukadimah tadi Ustaz sebut berkaitan dengan si mati. Bagaimana keadaan si mati tu, mati hilang ke ataupun contohnya kalau MH370 kan, itu pun perkara dia tengok juga ada hilang entah ke mana kan. So benda tu perlu diperhatikan juga. Itu panjanglah perbincangannya kan. So kemudian bagaimana pula siapa waris tadi dulu layak tak jadi waris tu. Kalau dia bukan Islam, walaupun dia adik-beradik kan, tapi dia bukan Islam, itu berkaitan dengan agama. Tengok pula harta pula macam mana, apakah si mati tu ada betul-betul meninggalkan harta. Walaupun anak ramai, isteri mungkin 4 orang tapi tak ada harta contohnya. Jadi macam mana kadang so bila Ustaz sebut tak ada bila si mati tu tidak meninggalkan harta, ini soalan yang seterusnya nak tanya pada Ustaz kan. Macam bila si mati tu tidak meninggalkan harta, siapa yang perlu menanggung kos untuk pengurusan si mati ni Ustaz? Ini selalu orang bahaskan juga, walaupun sebenarnya benda ni kecil lah dan mungkin sangat jarang berlaku dalam masyarakat lah. Kerana apa? Kerana kita di Malaysia ni yang bagusnya ataupun di penempatan kita sendiri pun kebanyakan daripada kita ini menyertai hairat kematian. Jadi dan saya rasa ini satu perkara yang memang dah menjadi satu amalan ataupun tradisi masyarakat lah yang menyertai hairat kematian melalui masjid, melalui surau, melalui persatuan penduduk, melalui koperasi, dan sekarang macam-macam hairat kematian yang disumbangkan oleh institusi kewangan pun ada, umpamanya di KBSP pun ada, di bantuan saraan hidup BSH tu pun, di bawah LHDN tu pun ada hairat kematian. Jadi seolah-olah macam satu perkara yang mustahil lah kalau seseorang itu meninggal dunia dan jenazahnya tak dapat disempurnakan. Dan kadang-kadang ianya memang dibantu juga oleh
surau atau masjid sebagai bentuk sumbangan walaupun dia tidak menyertai hairat kematian. Tapi oleh kerana dia duduk di satu-satu tempat itu, maka masjid menyalurkan bantuan untuk menyempurnakan jenazah. Tetapi dalam keadaan yang memang langsung si mati tidak ada meninggalkan harta dan tak ada langsung pihak-pihak yang membantu umpamanya, tak ada, memang tak ada. Jadi berdasarkan kepada hukum syarak, sebenarnya adalah perkara ini tertakluk kepada Baitul Mal ataupun pihak zakat lah, untuk menyalurkan bantuan untuk menyempurnakan jenazah si mati. Untuk supaya jenazah itu dapat dikebumikan, dapat orang kata apa, disempurnakan lah pengurusan jenazahnya dan menyelesaikan liability si mati sendirilah, ya. Maksudnya itulah perkara yang sebenarnya perkara usul yang perlu diselesaikan lah sebelum bab-bab pusaka dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan tak ada harta ini, sememangnya dia telah menjadi tanggungjawab Baitul Mal ataupun pihak zakat lah untuk menyempurnakan bantuan untuk menyelesaikan perkara perkebumian, ya. Jadi maksudnya tak perlu bimbang lah, ya. Kalau tengok alamak suami aku ni tak ada harta kan, kadang benda ni berlaku, mungkin kita kata macam tak logik, tapi berlaku tuan-tuan, ya. So kalau dalam keadaan begitu, jangan susah hati, ya. Isteri tu dah sedih sangat lah suami meninggal dunia. Lepas tu suami aku langsung satu sen pun tak ada kan, tengok bank kosong. So tak perlu sedih, sebab kita ada lagi tempat-tempat yang boleh dirujuk di Baitul Mal, ataupun mungkin boleh pergi pada pihak masjid yang berdekatan kan. Mereka pun adalah cara dia sendiri, ya, sebab mereka ada khairat kematian dan sebagainya. Baik tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang tanggungjawab harta sebelum membahagikan harta pusaka si mati ni kan, saya tengok sikit ada mungkin saya Fatimah Makzam dia bagi salam je, ya. Ingatkan ada soalan tadi. Kan. So kalau kita sebut, ya Ustaz, berkenaan dengan harta pusaka ni, perlu tak kita tolak hutang-hutang si mati terlebih dahulu? Dia sebenarnya bukan perlu, dia memang jadi wajib. Jadi wajib. Ini adalah berdasarkan kepada Al-Quran sendirilah, firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11, ya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Ayat ni panjang, dan dalam ayat ini dinyatakan juga oleh Allah SWT kepada kita, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, ya. Dalam ayat surah An-Nisa ayat 12, min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, ghairu mudar dan sebagainya. Jadi memang dinyatakan sangat jelas oleh Allah SWT kepada kita untuk menyelesaikan hutang si mati terlebih dahulu. Maknanya selepas sahaja penyelesaian pengurusan jenazah, perkara yang penting juga untuk dilaksanakan selepas sebaik daripada itu adalah menyelesaikan hutang-hutang si mati, ya. Sebab itu mim ba'di wasiyatin yusibiha audain, maksudnya ialah pembahagian harta pusaka itu dilaksanakan selepas dilaksanakan wasiat si mati dan dilangsaikan hutang si mati. Maksudnya hutang itu perlu dilangsaikan, sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia, ya. Hutang dengan Allah ini apa dia tuan-tuan? Umpamanya seperti fidyah, ya, kafarah, badal haji, ya. Kalau si mati umpamanya pada masa hidupnya belum lagi menyempurnakan haji dan si mati ada meninggalkan harta, maka perlulah disempurnakan badal haji bagi pihak si mati, ya. Itu adalah hutang-hutang dengan Allah. Kemudian hutang-hutang dengan manusia lah. Hutang-hutang dengan manusia ni ada pelbagai, ya. Hutang perumahan, pinjaman peribadi, macam-macam lah, kenderaan dan sebagainya, pinjaman dengan rakan-rakan dan sebagainya, yang perlu diselesaikan sebelum pembahagian harta pusaka dibuat. Isu yang sering berlaku dalam masyarakat ialah banyak orang ataupun ramai orang yang mereka salah faham, ya. Mereka ingat yang hutang si mati itu perlu dilaksanakan mengikut kadar faraid masing-masing. Dia kata, Ustaz, berapa pula kadar hutang yang kami kena bayar untuk si mati ni, Ustaz? Saya ada 5 orang adik-beradik, berapa portion pecahan masing-masing kena bayar hutang si mati? Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya ialah dia perlu mengasingkan ataupun perlu melangsaikan hutang terlebih dahulu, dan sekiranya berbaki barulah dibahagikan harta pusaka. Itu sekiranya berbaki. Maksudnya kalaulah si mati meninggalkan hutang sahaja dan tidak ada bakinya, maka tiadalah bahagian untuk waris-waris. Yang ada hanya hak faraid saja, ya. Maksudnya bahagian ataupun harta pusaka yang nak dinikmati oleh waris-waris itu tak ada lah, sebab tiada baki kerana menyelesaikan hutang piutang si mati. So wajib, maksudnya wajib, ya. Wajib melangsaikan hutang si mati terlebih dahulu. Walaupun tengok-tengok, oi,
ada sejuta ni. Dia kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat hutang tu kena bayar ikut faraid. Oh, yang ni 1/8, yang ni 2/8. Oh, kita kena bayar hutang ikut portion masing-masing. Bukan. Dia kena asingkan terlebih dahulu hutang si mati dan kemudian dibahagikan harta pusaka. Semalam saya terima satu soalan daripada Seri Iskandar Perak. Telefon kepada pejabat. Dia tanya soalan mudah je. Dia kata arwah ada meninggalkan duit berjumlah 45,000 dan duit itu disimpan oleh dia lah sebagai anak, anak yang pegang duit tu, jadi duit si mati ni ada 45,000 dan si mati ada meninggalkan macam-macam harta lagi, rumah, tanah, barang kemas dan sebagainya lah. Jadi dia kata saya confused berkaitan dengan badal haji. Dia kata masa tu dia kata macam mana saya nak laksanakan badal haji ibu saya, pada masa yang sama sekarang ni kita PKP dan di Mekah pun tak buka haji kan. Jadi musim haji tak ada tahun ni. Jadi dia kata ramai pula syarikat-syarikat, banyak pula syarikat-syarikat yang promotkan badal haji, sedangkan dekat Mekah sana tutup. Jadi betul ke badal haji yang dia orang buat? Ini kita berkait dengan tawaran-tawaran yang dibuat oleh syarikat lah, yang kita kena faham lah. Sebenarnya kalau ikutkan badal haji tahun ni tak ada. Sepatutnya badal haji ada apabila musim haji ada lah, sebab kita mengupah orang untuk melaksanakan ibadah haji bagi pihak si mati. Jadi dia confused. Dia kata macam mana nak buat ni, saya kena bayar terus ke kepada syarikat berkenaan? Saya kata nanti dululah, tapi asingkan siap-siap berapa kadar untuk membayar badal haji tersebut untuk dilangsaikan, kerana itu adalah hutang si mati dengan Allah yang perlu didahulukan lah. Yelah, haji kan tak ada. Macam mana keadaan? Okey, so insyaAllah jelas perkara tu. Kita ada soalan daripada penonton kita, iaitu mungkin daripada Nur Azawati daripada Zarina, minta maaf soalan dia mungkin tengok dekat situ. Adakah roh, soalan daripada Zarina, adakah roh seseorang itu terseksa di kubur disebabkan harta yang dia tinggal masih tak diurus oleh pewaris, disebabkan ada masalah-masalah tertentu, sedang si mati dah meninggal 12 tahun. 12 tahun meninggal tu macam mana Ustaz? Ini sebenarnya selalu bermain dalam fikiran masyarakat kan. Apabila dia selalunya stigma masyarakat, dia kata kalau harta pusaka ni tak bagi, terseksa arwah kat kubur kan. Itu selalu bermain dalam fikiran masyarakat, sedangkan sebenarnya tak ada sebenarnya perkara tu kerana seksaan si mati ke atas apa yang dilakukan di dunia ni pada dosa-dosa yang dilakukan sahaja. Tetapi dalam soal harta pusaka ini, dia tidaklah melibatkan kepada si mati. Yang menjadi masalahnya adalah warislah sebenarnya. Warislah yang berdosa kerana tidak membahagikan dengan betul, mengambil hak secara haram dan sebagainya, dan yang dinyatakan dalam fiqh adalah yang berkaitan dengan hutang, nafsul mukmin muallaqatun bidaini hatta yuqda anhu kan. Jiwa seorang mukmin itu akan tergantung di akhirat kelak sehingga dilunaskan hutangnya. Itu saja yang dinyatakan oleh Allah SWT. Dan berkaitan dengan orang yang mati syahid yang tidak akan masuk syurga selagi hutangnya tidak dilunaskan, itu saja yang dinyatakan. Tetapi berkaitan dengan siksaan kubur kerana waris-waris bergaduh dekat dunia, tak bagi pusaka, itu tak perkara yang tak betul lah. Yang kita perlu faham yang sebenarnya sebagai waris kita kena menyelesaikan lah. Dan apa yang berlaku kalau waris mengambil hak secara haram, itu memang dosa yang pergi kepada waris-waris sendirilah. So yalah, sebab tu penting berkaitan ni lah. Sebab tu tanggungjawab ibu bapa waktu kita hidup ni mendidik anak-anak dengan agama, supaya mereka ni bila kita dah tak ada, mereka tahu menguruskan dengan baik kan. Ini yalah, kadang-kadang benda dia bergaduh. Yalah, orang kata tak ada kaitan dengan si mati tu. Cuma anak-anak ni duk bergaduh, kita tak seronok benda tu berlaku. So penting ada ilmu dalam pengurusan harta pusaka ni. Kita ada soalan yang seterusnya pada soalan penonton juga. Boleh mungkin kita tengok soalan penonton daripada siapa? Daripada Nur Azawati Ahmad. Soalannya, bagaimana pembahagian harta seorang perempuan yang belum berkahwin, yang masih mempunyai ibu? Dia ada 2 orang adik-beradik lelaki dan 2 orang adik-beradik perempuan. Yang mempunyai rumah, dia ni ada rumah, dia ada saham amanah, ada KWSP dan juga tabung haji, tapi tak kahwin lagi. Ada mak, ada adik lelaki, adik perempuan. Macam mana Ustaz? Okey, ini berkaitan dengan faraid lah Itu faraid. Kita tahu ramai di luar sana sebenarnya orang-orang kita ni yang harta banyak tapi tidak berkahwin. Tidak berkahwin. Saya difahamkan di Selangor saja ada lebih kurang
bukan, di Malaysia ada lebih kurang 1 juta ya yang tidak berkahwin ya. Dan mereka ini mempunyai harta yang banyak ya. Dan semalam pun saya ada satu kes yang orang yang tidak berkahwin dan kemudian mempunyai harta yang banyak lah. Ada satu kes kami yang syarikat serahkan kepada kita ya. Ada 2 buah kondo, ada sebidang tanah, dan ada beberapa duit lah di KBSP dan sebagainya. Itu memang dia tak kahwin, kemudian dia adalah anak angkat, dia memang tak ada waris. Jadi kalau ikut hukum faraidnya, Baitul Mal yang akan mewarisi keseluruhan bahagian. Jadi, tapi kes ni masih lagi dalam siasatan lah. Berbalik kepada soalan yang dibangkitkan tadi, ialah dalam keadaan yang apabila seseorang itu meninggal dunia, dia tidak berkahwin, tapi ada ibu, ada adik-beradik lelaki dan perempuan. Jadi kat sini secara mudahnya, ini kita kena faham melalui ilmu faraid lah, pengiraan kaedah secara faraid, yang mana ibu akan mewarisi sebanyak 1/6 dan kemudian adik-beradik akan mewarisi secara asabah bil ghairi pada kadar 2:1 ya. Jadi dekat sini harta-harta itu akan diwarisi oleh mereka lah, iaitu ibu dan saudara lelaki dan saudara perempuan si ibu sebapa. Yang tu, mereka itulah yang akan mewarisi harta-harta tersebut. Dan harta-harta tersebut semualah seperti mana yang dinyatakan tadi, wang KBSP ya, simpanan ya, tanah, rumah dan sebagainya akan dibahagikan kepada mereka mengikut kadar faraid tersebut. Ya. Okey Ustaz, terima kasih soalan tu ya. Jadi insya-Allah jelas pada penonton kita, soalan nak tanya pada Ustaz ya. Bolehkah waris menggantikan puasa yang ditinggalkan si mati? Ini pun sebenarnya yang ramai masyarakat tahu di luar sana ialah apabila seseorang meninggal dunia, ia dianggap berhutang dengan Allah lah. Berhutang dengan Allah yang mana dibayar fidyahnya. Tetapi daripada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun anhu waliyuhu, sesiapa yang mati dan di atasnya masih lagi ada puasa, jadi hendaklah disempurnakan oleh walinya. Walinya maksudnya ahli keluarganya lah, untuk disempurnakan ya. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fadainullah ahaqqu ayuqda ya. Hutang kepada Allah itu adalah yang lebih berhak untuk dilaksanakan, dilangsaikan. Maksudnya di sini ialah puasa itu juga menjadi hutang si mati yang perlu dilangsaikan, yang perlu dilangsaikan, yang mana waris-waris boleh berpuasa bagi pihak si mati sebagai menggantikan puasa yang tidak dilaksanakan oleh si mati pada masa hayatnya ya. Tetapi dalam hadis lain juga yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun syahri falyut'am anhu makana kulli yaumin miskinan ya. Apa Rasulullah kata, yang bermaksud seseorang yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Ini hadis sahih daripada Tirmizi ya. Jadi bermaksud di sini, kalau sekiranya tidak ada waris-waris yang menggantikan puasa bagi pihak si mati, maka boleh juga dibayar fidyahnya melalui kadar 1 hari puasa yang ditinggalkan bersamaan dengan 1 cupak beras. Kalau di Malaysia ini makanan asasinya adalah beras, maka dibayar secupak bagi 1 hari yang ditinggalkan puasa. So insya-Allah maknanya kalau yang terbaiknya kita bayar cupak, bayar fidyah kan? Ya, terbaiknya sebenarnya puasa tu. Wali tu kena puasa, dan kemudian kalau tidak ada langsung waris yang sanggup berpuasa bagi pihak si mati, bolehlah dibayar fidyah. So kalau sebulan kalau 2 tahun ni tak tahu macam mana tu kan. So kadang-kadang orang sakit sampai 90 hari kan, 3 tahun tak puasa langsung kan, pada akhir-akhir hayatnya dan sebagainya. Macam mana waris nak ganti kan? Betul, so bolehlah dibayar fidyahnya. Jadi insya-Allah jelas itu kira hutang juga, hutang dengan Allah Taala. So ahli keluarga ataupun waris kena ambil beratlah supaya benda ni supaya kesian kat si mati tu ya. So langsaikan hutang dengan Allah Taala. Jadi kita ada soalan daripada penonton kita, daripada Facebook kita, Syauki Syafi'i. Persoalan berkenaan wang takaful. Contohnya si A menyumbang RM200 sebulan pada akaun takaful beliau. Selepas 1 tahun beliau meninggal.
Isterinya sebagai penama, bukan penerima hibah, menerima 1 juta daripada takaful CA. Soalan saya, adakah itu dianggap harta pusaka kerana takaful berkonsep tabarruk dan wang sumbangan CA semasa hayat hanya berjumlah 2,400 sahaja? Macam mana Ustaz? Ustaz faham soalan ni? Ini soalan ni memang selalu orang tanya juga. Sebab ni ada perbahasan lah ya. Sebab di Malaysia ini takaful di Malaysia dia menggunakan 2 kaedah manfaatnya. Yang pertama ialah manfaatnya itu dibuat secara hibah bersyarat. Bermaksud kalau dia buat akad hibah bersyarat, bermaksud beneficiary yang dinamakan itu adalah menjadi penerima kepada manfaat tersebut. Bermaksud dia telah menghibahkan peserta takaful itu telah menghibahkan manfaat takafulnya kepada penerima, beneficiary. Tetapi dalam keadaan yang si mati dia tidak membuat hibah bersyarat, hibah bersyarat yang mana dia lantik beneficiary itu sebagai penama saja. Sebab dia ada 2 kaedah dalam sistem. Jadi dia buat yang penama sahaja, maka penama yang dinamakan itu dia dianggap sebagai pentadbir. Pentadbir yang mana dia hendaklah membahagikan wang manfaat tersebut secara faraid kepada waris-waris. Tetapi persoalan yang saya nak jawab yang dalam soalan ini ialah dia membezakan antara pokok penyertaan takaful tu dengan manfaat takaful. Pokoknya baru dibayar sebanyak 2,400. Disebut tadi RM200 sebulan, mungkin 2 tahun, 12 kali mungkin setahun, 12 kali 2, 2,400. Jadi ngam-ngam lepas tahun meninggal. So manfaatnya boleh pergi sampai 50,000, 100,000 dan sebagainya, mana datangnya lebihan tersebut kan. Jadi ini sebenarnya perbahasan lah. Ada yang menyatakan bahawasanya pokoknya sahaja yang dibahagi secara faraid, yang mana bakinya itu dibahagikan kepada beneficiary terus tanpa melalui hukum faraid. Ada yang menyatakan keseluruhannya adalah faraid. Jadi ini yang sebenarnya masih lagi dalam banyak perbahasan lah wujud ya. Dan kebanyakan persoalan pun apabila kita menjawab, kita menganggap itu boleh dibagikan secara faraid kepada waris-waris. Kerana apa? Kerana selalunya berlaku perebutan perebutan di kalangan waris-waris. Selalu orang tanya kita, apa penyelesaian terbaik? Walaupun penama ada nak bagi seorang, tetapi apa penyelesaian terbaik supaya tidak menimbulkan kacau bilau dalam keluarga? Penyelesaian terbaik adalah pembahagian secara faraid. Sebab itu adalah pembahagian yang memang telah dinyatakan dalam maksudnya mengikut bahagian lah. Tadi kita ada sebut harta pusaka dengan faraid. Ada apa beza Ustaz? Harta faraid dengan harta pusaka. Okey, harta pusaka ni adalah jenis harta tu. Jenis harta. Faraid ini adalah ketetapan bahagian. Itu yang 1/8, 1/6, 2/3, 1/3, 1/2 itu adalah faraid. Kadar ataupun ketetapan bahagian itu adalah faraid. Harta pusaka adalah harta itu sendiri. Yang mana bila si mati meninggal dunia, dia meninggalkan harta yang mana harta itu boleh, harta pusaka yang boleh dibagikan secara faraid kepada waris-waris. So dia ada kaitan lah, harta pusaka dibahagikan dengan cara faraid. Gitu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak soalan tu ya. Saya tengok ada lagi soalan daripada penonton kita. Bagus ni sebab ya benda ni ialah kita tak tahu kena tanya kan. So daripada Nurul Adia Al-Mubarak, dia tanya soalan dia, arwah ayah meninggalkan duit ASB atau atas nama abang, bolehkah duit tu disimpan dalam akaun ASB untuk dapat dividen? Ini saya pun tak faham sangat soalan ni. Arwah bapa meninggalkan duit ASB di abang punya, disimpan dalam akaun abang ke, saya tak pastilah ya. Kalau disimpan ke dalam akaun abang, mungkin itu adalah duit arwah lah. Mungkin arwah punya duit tapi akaunnya tu akaun abang itu. Jadi kalau akaun tu akaun abang, bermaksud itu adalah harta pusaka arwah yang perlu dibahagikan secara faraid. Persoalannya, adakah wang tersebut boleh diteruskan untuk disimpan dan kemudian akan menikmati dividen? Jadi dekat sini timbul isu lah nanti, persoalan-persoalan daripada waris-waris, mana pergi duit arwah. Jadi kalaulah
untuk meneruskan simpanan, dia perlu dapat persetujuan daripada waris-waris untuk diteruskan simpanan tersebut. Dan agihan dividen itu perlulah dibahagi secara faraid kerana itu adalah duit daripada si mati asalnya. Tetapi perkara ini sebenarnya perlu diselesaikan supaya tidak menimbulkan masalah yang berpanjangan di kemudian hari. Kita tak nak nanti yang next berikut-berikutnya akan menjadi masalah yang berpanjangan. Itulah, yalah, mungkin si ayah tadi tu dia tak ada akaun kan. Dia tak tahulah, tapi sebaiknya kita selesaikan. Benda ni melibatkan tanggungjawab hukum dan sebagainya, dan hak waris kan. So kita selesaikan yang wajib ni, kita selesaikan dulu sebelum supaya tidak timbul persoalan dan sebagainya. Ada lagi soalan pada penonton kita. Banyak soalan penonton ni Ustaz. Abun Jumlai, duit sedekah orang ramai yang datang menziarah si mati, adakah dikira sebagai harta yang perlu dibahagi secara faraid? Ini biasa berlaku dah. Biasa berlaku. Selalu kalau dekat kampung orang letak dalam jak, dalam kolej kan. Dalam jak lah biasanya. Jak pula jak yang transparent, nampak duit masuk banyak kan, bertimbun-timbun orang sedekah kan. Memang itu memang jadi macam satu uruf lah, adat masyarakat kan, yang menyumbang untuk meringankan beban keluarga si mati kan. Dan ia kadang-kadang menghasilkan jumlah yang banyak, 500, 1000 sampai 2000 dan sebagainya kan. Jadi dah memang jadi amalan kebiasaan. Jadi timbul selalu isu ialah duit tu nak kena bagi faraid ke? Kan? Sebenarnya kita kena faham harta pusaka ni apa dia. Harta pusaka adalah harta tinggalan si mati. Kalau dalam bahasa Arab disebut at-tarikah. At-tarikah ni yang ditinggalkan oleh si mati semasa hayat. Bermaksud pemberian orang yang menziarahi jenazah si mati itu adalah benda yang kemudian datang. Benda yang bukan ditinggalkan oleh si mati. Jadi benda yang mendatang. Bila benda yang mendatang dan bukan duit si mati, bermaksud itu bukan harta pusaka dan tidak perlu dibahagikan secara faraid. Kalau yang menerima duit itu adalah balu si mati, so balu itulah yang akan menikmati duit tersebut dan tanpa perlu dia membahagikan secara faraid. Maknanya kita biasanya suruh sampai kepada si balu tu. Biasa balu lah yang dapat kan. Tapi ada, Ustaz, saya nak tanya soalan berkaitan dengan ni. Ada yang tanya tu hari, sebab si mati tu diuruskan di masjid. Jadi pihak masjid yang menyediakan tabung tu. Jadi pihak masjid dia kata duit ni untuk masjid, bukan untuk ahli keluarga. Boleh macam tu. Ada soalan tu. Jadi macam tu kalau seolah macam masjid mengambil kesempatan lah. Kan? Sepatutnya tak jadi begitulah. Kalau bertujuan sebenarnya, dia apa tujuannya sebenarnya? Biasanya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga. Yang kita rasa berduka cita, jadi kita rasa belas ihsan kepada keluarga si mati, maka disumbangkan RM50, RM10, RM100 dan sebagainya. Dan sepatutnya eloknya berilah kepada keluarga si mati lah. Ia bukanlah orang kata satu kewajipan, tapi uruf adat yang berlaku. Perkara ni tak kata tak boleh, tapi adat yang mungkin untuk meringankan ihsan kita kepada keluarga si mati. Okey, kita teruskan kepada soalan. Saya ada beberapa soalan nak tanya pada Ustaz iaitu soalan yang seterusnya, adakah wajib untuk melaksanakan badal haji untuk si mati? Tapi dah jawab tadi soalan. Kita dah jawab tadi. Dah jawab soalan tadi. Kita maksudnya kalau si mati belum menunaikan haji, wajib kita menggunakan wang si mati tadi tapi dalam keadaan yang apabila si mati itu meninggalkan harta lah. Sebab untuk menunaikan haji ni dia rukun Islam yang kelima kan. Dan disebut dalam Quran man istata'a ilaihi sabila kan, apabila dia mampu untuk pergi ke jalan Allah tersebut lah kan. Dalam keadaan apabila si mati itu tidak meninggalkan harta, maka kewajipannya itu tak ada lah untuk waris menunaikan badal haji. Tapi kalau waris tu sendiri nak gunakan tu tak ada masalah lah. Dia diniatkan untuk si mati. Saya terbaca semalam dalam Facebook ke mana entah, yang kita duk heboh nak keluarkan duit EPF daripada akaun satu tu kan. Saya tengok kat situ tujuannya ialah untuk menunaikan badal haji untuk arwah bapa. Jadi sebenarnya tidak berkewajipan pun arwah bapa, kecuali arwah bapa memang meninggalkan harta. Tetapi dalam keadaan arwah bapa tidak meninggalkan harta, maka waris tidak berkewajipan untuk menunaikan. Jadi terpulanglah kalau waris sendiri nak menunaikan, itu memang terpulang kepada dia lah untuk mungkin itu sebab anak tu dia rasa benda tu wajib, bertanggungjawab. Tapi ayah yang tadi tak ada meninggalkan harta, maka tidak wajib. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin ada soalan kuis macam mana? Ataupun belum masuk lagi okey, belum, nanti tunggu sabar tuan-tuan.
Nampak tak sabar-sabar tuan-tuan ya. InsyaAllah sabar lo, tenang-tenang. Pastikan anda semua perhatikan setiap yang telah dijawab oleh ustaz tadi, yang telah dijawab oleh panel kita, supaya nanti akan ada soalan yang mana siapa dapat jawab soalan kuis ni dia dapat hadiah ya, bijak pusaka game, ya, BPG, bijak pusaka game yang bernilai RM80. Jadi ya, stay tune, jangan ke mana-mana, pastikan follow kami ya, share supaya, dan sebenarnya ini perkongsian yang banyak manfaat dia tentang harta pusaka. Baik, kita nak tanya, kita ada satu soalan daripada FB live kita, daripada penonton kita ya. Terima kasih kepada yang menonton, Fatimah Makzam ya. Soalan dia ya, dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf ya, tadi terlupa nak aja soalan. Tak apa ya. Okey. Suami saya meninggal 2 tahun lepas ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Segala harta-hartanya telah dipindah milik kepada anak-anak. Soalannya, rumah yang ditinggalkan arwah suami, bolehkah saya tuntut hak saya ke atas rumah tersebut sebagai harta sepencarian? Ini melibatkan harta sepencarian Ustaz ya. So mohon pencerahan. Ini yang ni ramai masyarakat dia baru faham lah. Dia baru faham yang harta sepencarian itu boleh wujud dalam satu-satu kematian ya. Persoalan yang sering berlaku ialah harta dah dibahagi, tetapi bolehkah dia menuntut semula? Baik. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya tak boleh tuntut, sebab harta pusaka telah dibahagikan kepada waris-waris. Dan harta sepencarian ni, sebab itu kita kena faham harta sepencarian ni dia perlu dilaksanakan dulu sebelum pusaka. Ya, sebab harta sepencarian ni perlu dituntut, dia bukan automatik. Jadi apabila seseorang itu meninggal dunia dan meninggalkan harta, dan ada pasangannya pada masa itu yang hidup, maka pasangannya itu boleh memohon untuk harta-harta itu diisytiharkan sebagai harta sepencarian, dan perlulah dapatkan perintah daripada mahkamah syariah untuk menyelesaikan pembahagian harta sepencarian, dan kemudian bakinya itulah baru dibahagikan secara faraid kepada waris-waris. Tetapi dalam keadaan yang harta pusakanya telah dibahagikan kepada waris-waris, dan si isteri pula ataupun pasangan baru nak menuntut harta sepencarian, itu satu perkara yang sebenarnya tak boleh lah, sebab dah dibahagikan kepada waris-waris. Maksudnya kalau apa-apa pun selesaikan harta sepencarian dah. Boleh ke Kak Fatimah? InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan yang terbaik ya. Baik, kita doakan kebaikan untuk Kak Fatimah dan anak-anak ya. Mudah-mudahan semuanya baik insyaAllah. So mudah-mudahan jelas persoalan tadi tu. Dan mungkin kita ada soalan lagi daripada soalan kuis. Kita ada soalan kuis. Soalan kuis ni Ustaz Indra Syaril yang sendiri akan memberikan soalan kepada tuan-tuan. So are you ready tuan-tuan? Dah ready ke belum? Ya. Perhatikan soalannya dan cepat-cepat type dekat komen tu. Siapa cepat dan betul. Jangan cepat je tapi tak betul ya. Biar cepat dan betul ya. Perhatikan soalan. InsyaAllah mudah je ya. Okey, boleh. Soalannya ialah saya tak tahu sama ada nak kena jawab sekarang ke atau nanti ya. Saya rasa nanti baru jawab kot kita bagi soalan dulu ya. Kemudian nanti barulah peserta dibenarkan untuk menjawab ya. Ada masa yang kita tetapkan untuk menjawablah. Dan soalan yang ingin saya berikan kepada para penonton ialah di antara hutang dengan wasiat, yang mana yang perlu didahulukan oleh waris untuk diselesaikan ya? Antara hutang dan wasiat, yang mana yang perlu didahulukan oleh waris untuk diselesaikan. Itu saya dah tanya jadi nanti insyaAllah nanti saya serahkan mula kepada penerita lah. Soalan dia dah jelas tuan cuma saya nak bagi tahu pemenang dia akan dipilih sendiri oleh pihak admin FB MAIS bukan sekarang. Cuma jawab soalan tu, jangan tak jawab. Tapi pemenang dia akan dipilih ya oleh pihak FB MAIS dan akan diumumkan oleh pihak FB MAIS, dan mungkin pihak FB MAIS akan menguruskanlah berhubungan dengan si pemenang lah. Jadi tapi anda jawab je ya. Kita tak tahu lagi siapa pemenang dia. InsyaAllah ada rezeki tu ada rezeki tak ke mana ya. So insyaAllah bijak pusaka game itulah hadiahnya bernilai RM80. Jadi saya awal saya ucap tahniah lah sebab saya pemenang dia, tapi siapa dia
Kita belum tahu lagi, pihak FB yang akan pilih, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita sudah pergi kepada kesimpulan pada pagi ini. Sebenarnya banyak dah soalan kita jawab berkaitan dengan harta pusaka. Dia sebenarnya kalau cerita bab harta pusaka ni, ini soalan mungkin kita kata soalan yang biasa. Ada soalan-soalan pelik yang mungkin banyak soalan-soalan pelik ni kan, yang jadi perkara itu tak apa, insya-Allah. Sekiranya persoalan boleh rujuk pada Baitul Mal ataupun boleh pergi kepada pihak FIMAS sendiri, boleh tanya soalan kat situ, insya-Allah. Mereka yang kata berkelayakan akan jawab soalan tersebut ya. Kita ada tempat saluran yang boleh ditanya, dan untuk pengakhirannya kita pergi kepada kesimpulan ya. Kita menghampiri pukul jam 11 pagi. Soalan kita minta kepada kesimpulan soalan terakhir pada kesimpulan panel kita. Jika si mati nampak? Jika si mati ada meninggalkan wasiat, Ustaz ya, manakah yang lebih utama untuk diperhatikan antara wasiat dan faraid? Ni antara wasiat dan faraid. Ini pun kadang orang pun keliru, confuse juga. Jadi Ustaz boleh jawab soalan ni, insya-Allah. Terima kasih, Imam. Ini perkara yang kita kena tahu jugalah ya. Dalam satu-satu kematian ya, adakah si mati ada meninggalkan wasiat ataupun tidak? Ya. Cuba kita ingat-ingat balik ya, cuba kita flashback balik bagi harta-harta pusaka yang belum dibahagikan. Kalau sekiranya si mati, ada tak dia pernah menyatakan sesuatu yang dia nak berikan hartanya kepada seseorang tapi selepas meninggal dunia? Ya, walaupun dia tak sebut perkataan wasiat ya. Dalam mazhab Syafi'i disebut kalau sekiranya seorang itu meninggalkan satu harta untuk diterima selepas meninggal dunia, walaupun dia tak sebut perkataan wasiat, maka itu adalah wasiat ya. Maksudnya di sini kita cuba ingat balik, ada tak seseorang si mati itu dia menyatakan, contohnya dia kata, nanti kalau ayah meninggal, kebun belakang rumah ni ayah nak wakafkan lah. Contohnya dia kata gitu. Bermaksud itu adalah wasiat sebenarnya yang perlu dilaksanakan oleh waris. Isunya di sini ialah antara wasiat dengan faraid, yang mana yang utama sebenarnya? Adakah hak waris-waris dalam faraid ke wasiat dulu? Ini yang ramai orang keliru dalam Quran. Kita balik semula kepada ayat Quran surah An-Nisa ayat 11, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain ya. Pembahagian harta pusaka itu dibuat setelah dilaksanakan wasiat si mati dan dilansaikan hutang si mati. Dalam konteks ini, walaupun dinyatakan perkataan wasiat dulu kemudian hutang, tetapi sebenarnya hutang dulu perlu diselesaikan dan kemudian barulah wasiat dilaksanakan oleh si mati. Dan wasiat tu wasiat yang macam mana? Wasiat yang diberikan kepada bukan waris. Wasiat yang diberikan kepada bukan waris. Macam yang saya bagi contoh tadilah, dalam konteks wakaf, dia wasiatkan, dia kata nanti kalau ayah meninggal, kebun belakang rumah ni ayah nak wakafkan. Bermaksud itu adalah pemberian harta bukan untuk waris, tetapi sebaliknya untuk diwakafkan. Maka itu termasuk sebagai wasiat yang wajib dilaksanakan pada kadar tidak melebihi daripada 1/3 harta pusaka si mati, setelah ditolak hutang dan juga setelah ditolak pengurusan jenazah. Harta bersih lah, harta bersih peninggalan si mati. Kalau lebih 1/3 macam mana? Kalau harta itu melebihi daripada 1/3, contohnya nilai tanah yang nak diwakafkan itu 1/2 nilainya daripada keseluruhan harta si mati, maka yang wajib dilaksanakan adalah 1/3. Dan kalau nak dilaksanakan mengikut nilai tanah tersebut yang mana nilainya menjadi setengah, perlu mendapat persetujuan daripada waris-waris. Bermaksud kalau waris setuju untuk diberikan tanah wakaf ini pada kadar yang melebihi daripada 1/3 dengan izin daripada waris, maka dibenarkan. Tapi kalau waris-waris tak setuju, maka 1/3 daripada harta pusaka si mati sahaja yang perlu diwasiatkan, dijadikan wasiat untuk wakaf tersebut lah. Dan dalam konteks kalau sekiranya wasiat itu adalah wasiat kepada waris ya, sama ada kurang 1/3 ke lebih 1/3 ke, contoh ayah kata ayah wasiatkan kebun belakang rumah ni ayah bagi anak yang bungsu ni, so dia ada anak 3 orang lagi, tapi dia bagi anak yang bungsu. Jadi dekat situ kita faham wasiat itu adalah wasiat kepada waris. Jadi wasiat kepada waris ini, bagaimana untuk melaksanakannya ialah dia perlu mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada waris-waris. Kalau waris-waris setuju dengan wasiat tersebut yang dibuat oleh arwah bapaknya pada masa hidup, maka bolehlah. Tapi kalau tak dipersetujui oleh waris-waris, maka harta-harta pusaka si mati akan dibahagikan secara faraid kepada waris-waris. Jadi ini yang kadang-kadang ramai orang keliru ni, antara wasiat dulu ke faraid dulu. Jadi kadang-kadang wasiatnya tak dilaksanakan pun, dia hidden, dia hidekan benda tu.
Dia sembunyikan. Jadi bila dah 3-4 tahun, bila dah jumpa orang ramai dan sebagainya, dah faham, rupanya arwah ada wasiatkan lah. Tapi harta pusaka dah bagi. Macam mana tu? Ini yang kita tak naklah berlaku sedemikian dalam masyarakat, yang mana menyebabkan harta pusaka yang sepatutnya dah wasiatkan untuk jari hadiah sebenarnya, tetapi tidak dilaksanakan oleh waris-waris, dan waris-waris mengambil hak-hak tersebut lah. Memang tuan-tuan, penting tu, penting ya. Wasiat, tengok point dia, wasiat bukan pada waris. Tapi banyak orang buat benda ni ya. Sebab dia wasiat tu pada anak dia. Yalah, kata atas persetujuan, tapi yalah, persetujuan bila si mati tu dah tak ada, apakah mereka bersetuju? Itu yang bergaduh, bercakar sebagainya. Bapa ada wasiat ni, adik punya. Tapi kalau tak setuju, maka dia berkait pada, kena bagi pada faraid lah. Balik kepada hukum lah. So tak boleh lah kita sebab tak setuju. Sebab apa? Sebab wasiat tu bukan pada waris. Baik. Benda tu penting. Dan kita tuan-tuan, kita ada berita gembira, iaitu kita telah ada pemenang ya. Pemenang hadiah bijak pusaka game bagi yang telah menjawab soalan kuis yang diajukan oleh Ustaz Indra Syahril tadi, pengarah Baitul Mal kita. Dah ada pemenang dia, iaitu Muhammad Nur Semail. Jawapan dia hutang ya. Dia jawapan orang paling cepat bang Kadi, dan betul jawapan ya. Terima tahniah kepada Muhammad Nur Semail atas sebab dipilih sebagai pemenang, dan insya-Allah nanti pihak FB MAIS akan kontak tuan insya-Allah. Tuan ni penonton setia. Penonton setia kita punya program setiap minggu. Jadi tak salah lah hadiah tu. Tak salah. Bagus ya, masya-Allah, banyak dah dia belajar tu. Terima kasih ya pada pemenang kita, dan yang lain-lain pun ya. Teruskan menonton pula Terengganu pula. Teruskan menonton minggu seterusnya ya, seri ke-9 ke-10. Banyak ilmu-ilmu yang akan disampaikan, dikongsikan. Ini adalah ilmu percuma ya, tak ada bayar apa-apa pun. Tuan-tuan ni menonton secara percuma, dapat ilmu yang perkara ilmu ni berkaitan dengan yang berlaku dalam sekitar masyarakat kita ya. Insya-Allah. Dan mungkin kita telah berada di penghujung rancangan kita pada pagi ini, rancang harta celik pusaka dalam tajuk tanggungjawab waris sebelum membahagikan harta pusaka si mati. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi join live pada hari ini. Jika ada persoalan ya, boleh ajukan di FB MAIS dan FB Wasiat Pusaka, dan talian-talian yang tertera seperti berikut. Kita ada poster ya, tengok ya. Ada pengumuman ya. Minta maaf, ada sedikit pengumuman. Waktu operasi Majlis Agama Islam Selangor bermula 27 Oktober hingga 9 November 2020. Semua urusan khidmat pelanggan adalah secara janji temu saja ya. So kena ada appointment lah. Kaedah untuk mendapatkan appointment ataupun janji temu itu, pelanggan boleh menghubungi nombor telefon yang tertera untuk mendapatkan tarikh dan waktu temu janji. Waktu urusan bersama pelanggan 9.30 pagi hingga 4 petang. Hanya pelanggan yang mempunyai janji temu sahaja yang dibenarkan berurusan di premis MAIS dalam usaha mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara MKN yang ditetapkan, dan hendaklah mematuhi langkah pencegahan COVID-19 semasa berurusan di MAIS ya. Pastikan pakai mask dan selalu menggunakan hand sanitizer. Bagi urusan pembayaran, boleh terus ke kaunter keuangan tanpa perlu janji temu sebelum jam 3 petang ya. Itu boleh tengok nombor talian untuk dihubungi. Boleh menghubungi pengurusan wasiat, hibah, harta pusaka dan perkara berkaitan Baitul Mal ya. Boleh pergi kalau berkaitan dengan sewaan hartanah, boleh tengoklah pada nombor yang tertera di skrin anda ya. Bahagian pendaftaran muallaf kat situ ada, bahagian pemulihan ar-riqab, bahagian keuangan, unit syariah ya, nasihat perundangan dan sebagainya. Boleh tengok. Saya nak baca satu-satu tu banyak, jadi boleh tengok, ataupun kalau terlepas boleh tengok balik ulangan FB ni insya-Allah ya. So terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang telah bersama dengan kami daripada awal hingga ke akhir, dan tahniah kepada pemenang kita dan kepada yang telah share dan like. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kalian, dan mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini mendapat manfaat. Kalau tak dapat 10, dapat 1 pun alhamdulillah ya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Indra Syahril selaku pengarah Baitul Mal yang banyak menjawab soalan penonton kita ya. Dan kita doakan semoga Ustaz Indra Syahril diberikan kekuatan kesihatan untuk meneruskan dakwahnya, usaha dakwahnya kepada masyarakat insya-Allah. Sekadar itu saja mungkin ya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu atas kekurangan kelemahan diri saya dan kami ya. Aku sekadar itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji durian, biji selasih. Sekian, terima kasih.